Hanya tinggal satu sahaja lagi tajuk. Baiklah hadirin yang budiman, tajuk pidato spontan yang terakhir untuk peserta ketiga bagi kategori sekolah menengah pada hari ini ialah Bangsa Membaca, Bangsa Berjaya. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Puan Pengerusi Majlis, panel Hakim yang arif lagi bijaksana. Tampil sekali lagi di hadapan hadirin. Assalamualaikum dan salam pertemuan. Hadirin, tampil sekali lagi dengan kostum serupa, wajah serupa. Sememangnya pelajar yang sama, cuma irama yang berlainan. Bukan irama hip-hop maupun dandut, tetapi irama bangsa membaca, bangsa berjaya. Hadirin hadirat sekalian, saya akan terangkan dua aspek yang menjadikan bangsa membaca, bangsa berjaya. Yang pertama, bangsa membaca, bangsa berilmu. Yang kedua, bangsa membaca, bangsa mencipta. Hadirin, jangan biarkan diri anda diselubungi misteri. Terus meneroka dengan aspek pertama, bangsa membaca, bangsa berilmu. Sebut saja nama-nama seperti Ibn Sina, Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim maupun Ibn Hajar. Siapa mereka? Adakah mereka merupakan pencalonan anugerah era 2006? Semestinya tidak. Tokoh-tokoh inilah menjadi tokoh-tokoh ilmuwan bangsa Arab suatu ketika dahulu. Nama-nama inilah yang menjulang nama-nama Islam di kemuncak dunia dalam pelbagai bidang, pelbagai aspek. Ketika itu, sewaktu itu, bangsa Arab merupakan bangsa yang berjaya kerana mereka bangsa membaca. Namun, langit tidak selalu cerah. Angkara tentera Tartar yang telah melontarkan buku-buku ilmuwan ke dalam sungai, lantas menukar warna sungai Tigris Euphrates menjadi hitam dakwatnya. Dan kini kita dapat lihat bangsa Arab sedang menagih kasih. Penduduk Baghdad sedang merintih meminta kemerdekaan. Dek pupusnya budaya membaca. Hadirin hadirat sekalian, teruskan bersama saya. Betulkan siaran anda supaya mendengar pidato saya. Hadirin hadirat, aspek kedua, budaya membaca, budaya mencipta. Hadirin hadirat, sesungguhnya tokoh-tokoh futuristik telah menyatakan bangsa yang akan mendominasi dunia pada satu masa akan datang merupakan bangsa yang kreatif. Dek kerana bangsa kreatiflah yang menjadi bangsa yang serasi dengan ledakan teknologi. Kerana ledakan teknologi seiring dengan era kreativiti dan inovasi. Jadi dalam konteks ini, saya teringatkan satu dokumentari yang dipaparkan oleh RTM menyatakan syarikat-syarikat Korea Selatan seperti Samsung cukup menggalakkan pelajar-pelajarnya, iaitu pekerja-pekerjanya, meneroka dan membaca. Lantas menghasilkan 3,000 idea baru sebulan, hadirin. Dan tidak hairanlah jika Jepun dan Korea Selatan sedang mendominasi dunia sekarang. Atas prinsip itulah Korea Selatan, bangsa Korea Selatan telah menghasilkan lebih 40,000 buku setahun. Sedangkan kita patut bangga dengan kita. Kita menghasilkan hanya 6,500 buku setahun. Jadi di manakah kedudukan kita dalam spektrum membaca? Hadirin, secara konklusinya, mengikut Majlis Buku Kebangsaan menyatakan rakyat Malaysia cukup susah untuk membelanjakan wang untuk membeli buku. Namun yang peliknya hadirin, rakyat Malaysia cukup mudah mengeluarkan 7 juta ringgit untuk membelanjakan, untuk mengundi pelajar-pelajar kesayangan mereka dalam Akademi Fantasia melalui pesanan ringkas, hadirin, SMS. Nampaknya rakyat Malaysia cukup rajin membaca dan menulis. Cuma membaca dan menulis SMS saja, hadirin. Hadirin hadirat sekalian, saya tinggalkan anda dengan satu pesanan Pak Tua. Timang tinggi-tinggi sampai cucur atap. Belum tumbuh gigi, sudah pandai baca kitab. Jadi marilah bersama-sama saya meminjam kata-kata saudari Siti Nuhara, iaitu bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Bangsa membaca, bangsa berjaya. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi aksi dan gaya dari satu-satunya jejaka pada pertandingan kali ini, iaitu adik
Wan Muhammad Ashraf bin Wan Jeffrey yang merupakan pemidata spontan yang ketiga dan terakhir bagi kategori sekolah menengah pada pagi ini. Beliau kini dalam tingkatan 5 dan bersekolah di Sekolah Menengah Sains Kuala Terengganu yang pada suatu masa nanti bercita-cita